Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam syarahan ke-10 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Futuh Al-Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya tidak ada yang lain kecuali Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala-galanya tertakluk kepada Allah, dan diri manusia itu adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia itu timbullah angan-angan dan hawa nafsu. Oleh itu, jika kamu masuk kepada hak dan menentang diri kamu, maka kamu masuk dalam pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, kepada akulah tempat kamu kembali. Oleh itu berpegang teguhlah kepadaku. Perhambaan sebenarnya ialah melawan diri kamu kerana aku. Dengan itu kehambaan kamu dan hampir kamu kepada Allah menjadi kenyataan yang sebenarnya. Dengan itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dengan itulah kamu akan dipermuliakan dan segala-galanya akan jadi hamba kamu dan takut kepada kamu, kerana semuanya itu tertakluk kepada Allah, kerana Dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka menyatakan kehambaan mereka kepada Allah." Firman Allah, "Segala-galanya memuji Allah, tetapi kamu tidak tahu pujian mereka." Ini berarti segala-galanya yang ada dalam alam ini sedar tentang adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kemudian Dia berkata kepadanya dan kepada dunia, "Marilah kamu kedua dengan rela atau tidak." Mereka kedua berkata, "Kami datang dengan rela." Oleh itu, segala kehambaan ialah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah berfirman, "Janganlah ikut hawa nafsumu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Allah juga berfirman, "Jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, kerana tidak ada yang melawanku dan kerajaanku melainkan hawa nafsu manusia." Ada satu cerita yang masyhur tentang Abu Yazid Bustami. Adalah dikatakan bahawa beliau telah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya. Beliau bertanya kepada Allah, "Bagaimanakah seseorang itu hendak sampai kepadamu?" Kata Tuhan, "Buangkan dirimu dan datanglah kepadaku." Kemudian itu kata beliau, "Saya pun keluar dari diriku seperti ular keluar dari sarungnya." Oleh itu semua kebaikan itu terletak pada jihad terhadap diri sendiri dan semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan soleh, tentanglah dirimu hingga kamu terhindar dari yang haram, dari manusia dan syahwasangka, dan dari pertolongan mereka dan pergantungan kepada mereka, atau takut kepada mereka, atau berkehendakkan apa yang mereka dapati dari dunia yang fana ini. Jangan harapkan hadiah dari mereka, atau sedekah mereka, atau pemberian mereka. Kamu hendaklah bebaskan dirimu dari apa sahaja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu ada saudara yang hartawan, janganlah kamu harapkan dia mati lekas dengan niat hendakkan hartanya itu. Kamu hendaklah keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka seperti pintu pagar yang terbuka dan tertutup, atau seperti pokok yang kadang-kadang berbuah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan Dialah yang membuat dan merancangkan segala-galanya. Jadikanlah dirimu seorang yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah Rabbil Alamin. Janganlah pula kamu mengikut fahaman golongan Jabariyah atau Qadiriyah. Lebih baik kamu katakan bahawa lakuan itu kepunyaan Allah dan manusia mengusahakannya.
Jalankanlah perintah Allah yang bersangkutan dengan manusia dan asingkan bahagianmu dengan perintahnya. Dan janganlah melebihi batasan, kerana perintah Allah pasti akan berlaku. Dan Allah akan menghukumi kamu dan mereka juga. Janganlah kamu sendiri hendak menjadi hakim. Adanya kamu bersama manusia adalah kerana takdir Allah. Dan takdir ini terletak dalam gelap. Oleh itu masuklah ke dalam gelap itu dengan lampu yang juga menjadi hakim. Dan itulah dia Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Janganlah melampaui kedua-dua ini. Jika timbul dalam fikiranmu atau kamu menerima sesuatu ilham, kemukakan dulu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Sekiranya sesuatu fikiran atau ilham itu bersalahan dengan Al-Quran dan hadis, maka janganlah diturut dan dilakukan, kerana itu mungkin datang dari iblis. Jika Al-Quran dan hadis itu mengharuskan seperti makan, minum dan sebagainya, dan ilham itu serupa dengan yang diharuskan itu, maka jangan diterima, dan ketahuilah bahawa itu adalah ajakan atau cadangan untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatanganmu. Oleh itu lawanlah dan jangan turutkan. Jika apa yang diilhamkan kepada kamu itu tidak ada didapati penyesuaiannya dari Al-Quran atau hadis Nabi, sama ada melarang atau membenarkan, dan kamu tidak pula ketahui dengan faham, misalnya kamu disuruh ke sesuatu tempat atau disuruh berjumpa seseorang yang soleh, dan kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat itu atau berjumpa dengan orang itu, dengan pengetahuan dan nur kamu ketahui demikian, maka bersabarlah dan jangan tergopoh-gapah, dan tanyalah diri sendiri, adakah ini ilham dari Allah dan aku mesti melakukannya? Fikirkan dulu dan bersabarlah. Menjadi biasa sahaja bagi Tuhan mengulang-ulangi ilham seperti itu dan memerintahkan kamu supaya bersegera melakukan perkara itu, ataupun membuka sesuatu tanda yang dibuka kepada orang-orang ahli Allah, yaitu tanda yang difahami oleh hanya aulia yang bijaksana dan abdal. Dan kamu jangan tergopoh-gapah dalam perkara ini, kerana kamu tidak tahu akibatnya dan tujuan perkara itu, dan kamu tidak tahu di mana terletak ujian dan jalan yang boleh merosakkan dan juga untuk menguji kamu. Oleh itu bersabarlah hingga Tuhan sendiri menjadi pelaku dalam perkara itu bagi kamu. Apabila sesuatu lakuan itu benar-benar dari Allah, maka selamatlah kamu dari sebarang ujian, kerana Allah sendiri yang menjalankan kamu, dan tentu Dia menolong kamu. Jika kamu sendiri yang melakukan, maka kamu sendirilah yang bertanggungjawab dalam hal lakuan kamu itu. Jika Allah yang melakukan untuk kamu, maka kamu tidak bertanggungjawab dalam hal lakuan kamu, kerana lakuan itu adalah lakuan Allah, dan tentu sekali Allah sendiri yang bertanggungjawab atas lakuannya. Jika kamu berada dalam peringkat hakikat, yaitu kedudukan waliyah, kewalian, maka lawanlah nafsumu itu dan patuhlah kepada perintah itu sepenuhnya. Patuh kepada perintah ini ada dua jenis. Pertama, ialah kamu hendaklah mengambil dari dunia ini apa-apa yang perlu sahaja bagi kamu, dan jauhkan diri daripada keseronokan hawa nafsu, dan hendaklah kamu melakukan ibadat-ibadatmu dan hindarkan dosa yang terbuka dan tersembunyi. Yang kedua, ialah berkenaan perintah yang batin, dan ini adalah perintah Allah yang menyuruh atau melarang sesuatu. Allah yang menyuruh atau melarang melakukan sesuatu, perintah batin atau tersembunyi ini adalah bagi perkara-perkara yang boleh dilakukan, yaitu perkara-perkara yang tidak haram dan tidak pula wajib, yang mana si hamba itu diberi kebebasan untuk bertindak. Dalam hal ini si hamba tadi hendaklah jangan mengambil inisiatif atau kemahuan sendiri, tetapi hendaklah menunggu perintah berkenaan
dengan hal itu. Apabila ada perintah, patuhlah. Dengan semua gerak dan diamnya adalah semata-mata kerana Allah. Jika ada hukum dalam syariat tentang sesuatu perkara, maka tunduklah pada hukum itu. Tetapi jika tidak ada hukum dalam syariat dalam perkara itu, maka bertindaklah menurut perintah batin atau perintah tersembunyi itu. Melalui inilah seseorang itu menjadi orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Sekiranya tidak pun ada perintah batin ini dan hanya lakuan Allah, maka ini memerlukan penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat sebenar-benarnya yang juga digelar keadaan tenggelam, iaitu mahhu atau fana, maka itu adalah keadaan peringkat abdal, iaitu mereka yang pecah hatinya kerana Allah. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Orang yang berilmu dengan kebijaksanaan yang tinggi. Mereka yang jadi ketua daripada segala ketua, pelindung dan penjaga orang ramai, khalifah Allah dan walinya, dan orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah dalam hal-hal demikian itu ialah melawan nafsumu sendiri dan membebaskan dari bergantung kepada sebarang daya dan upaya, dan kosong daripada segala kehendak dan tujuan berkenaan apa saja yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat. Maka jadilah kamu hamba raja itu dan bukan hamba kerajaan, hamba kepada perintah Allah dan bukan nafsu-nafsu badaniyah semata. Dan jadilah kamu seperti bayi dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang, atau seperti orang sakit yang tidak sedarkan diri di hadapan doktor, dalam semua hal yang di luar sempadan, suruhan dan tegahan. Alhamdulillah, sekian syarahan ke-10 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam pembukaan kepada yang ghaib. Semoga semua mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.